RM30 juta setahun untuk Felda 2.0. Laluan baru ETS Padang Besar JB. Mangsa bot karam dikuatiri lemas, selamat. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Wan Lukman Muhammad Fisong Dan saya Atikah Muhammad Naim. Felda memperuntukkan RM30 juta setahun untuk inisiatif Felda 2.0 dalam usaha merubah wajah 317 tanah rancangan agar lebih mapan dan pintar seiring perkembangan semasa. Jelas Pengerusi Felda Tan Sri Syahrir Samad, inisiatif tersebut bakal dilancar Perdana Menteri 4 Februari ini di Felda Lurah Bilut Bentong dengan agenda utamanya menjurus kepada pembangunan modal insan. Melalui inisiatif Felda 2.0, pihaknya mahu membangunkan satu komuniti yang bukan sahaja sihat dan berdaya tahan tetapi lestari dari aspek ekonomi, alam sekitar serta pintar yang berteraskan teknologi terkini. Komuniti inilah yang dibangunkan dari semangat komuniti, macam mana kemudahan-kemudahan disediakan, ada pendidikannya, anak-anak boleh dapat pendidikan, di sekolah ada, kesihatan dijaga. Jadi ia lebih kepada pembangunan insan ya melalui komuniti, pembangunan komuniti, bukan individu. Dan ia sebenarnya memang yang daripada bawah. Kan? Bukan soal limpahan atas, bangun bandar, lepas tu luar bandar rasa, tak. Di pembangunan tu di situ, in situ, di situ, kan? Untuk kalangan peneroka, para peneroka. Asas penubuhan Felda ialah membangunkan modal insan dengan menjadikan pertanian medium utama memperoleh pendapatan. Kira-kira 6,000 penduduk Felda Lurah Bilut bakal menikmati taraf kehidupan sama seperti di bandar menerusi pelaksanaan projek Lembah Digital Bilut. Sementara itu, bagi Adnan Rauf, 79 tahun, meski merasakan diri semakin dimamah usia, namun masih jelas terpahat dalam ingatannya tanggal 18 September 1959, detik beliau berhijrah ke tanah rancangan berkenaan. Saya tujukan kepada generasi kedua ni, biarlah bersungguh-sungguh. Jangan hangat-hangat tai ayam. Buat seperti kami seperti dulu. Sebelum itu menebang, tanam pokok dengan sendiri. Tetapi dalam masa tahun ini, dah 60 tahun, alhamdulillah 2 kali tukar tebas-tebang, tanam kemuda, alhamdulillah hasil-hasilnya sangat memuaskan hati. Saya sangat-sangat puas hati. Sedangkan saya dulu tidak tahu ke mana. Sekarang ni saya sudah 10 kali pergi menunaikan umrah dan haji. Bagi Aziza Osman, 81 tahun, beliau berkongsi cerita pahit maung perjalanan hidupnya ketika mula menyertai tanah rancangan. Yalah, kalau cerita Wan menangis. Tapi zaman sekarang ni, alhamdulillah, Wan senang dah. Cabaran macam-macam. Yang duit tak ada, masuk orang bagi RM70. Itu makan kadang-kadang tak cukup. Masuk jalan sini susah. Cuma 3 orang aja boleh masuk. Suami Wan, ada 2 orang situ yang sini. Lain semua lari tengok sini, hutan. Tan Sri Syahrir merasmikan Hari Keluarga Felda Lurah Bilut 2018 di Padang Awam Felda Lurah Bilut Bentong, Pahang. Perkhidmatan tren elektrik ETS dengan laluan baharu ulang-alik Padang Besar Johor Bahru bakal diperkenal Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB dalam tempoh 4 tahun lagi. Kerja-kerja pembina landasan dari Kemas ke JB Sentral itu bakal bermula penghujung bulan ini dan dijangka mula beroperasi pada tahun 2022. Stesen Kemas akan menjadi penghubung laluan utara dan selatan dan stesen keretapi Pulau Sebang Tampin akan menjadi salah satu laluan bagi perkhidmatan ETS berkenaan. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif KTMB Rani Hisham Samsudin, perkhidmatan baru itu bertujuan merancangkan lagi pengangkutan ETS yang menjadi antara medium pengangkutan paling popular ketika ini.
ETS adalah kita punya perkhidmatan yang paling popular kerana cepat, kerana cepat, kelajuan dalam 140 km satu jam. Dan insyaAllah pada bulan ini kita dah start pembinaan double tracking daripada Gemas ke Johor Bahru, Johor Central, dan akan siap dalam masa 4 tahun. Jadi bila connectivity daripada JB Central ke Padang Besar ditawarkan dalam masa 4 tahun yang akan datang ni, jadi perkhidmatan itu akan membawa ramai lagi penumpang yang akan berjalan menaiki kereta api kita, dan perkhidmatan itu akan berhenti di Pulau Sebang, dan insya-Allah Pulau Sebang punya penumpang menaiki ETS daripada stesen Pulau Sebang akan bertambah berkali-kali ganda. Dan di samping itu juga kita melihat Pulau Sebang ni ada potensial yang baik kerana seperti yang dinyatakan oleh Ketua Menteri, kita punya jumlah penumpang meningkat sebanyak 75% dalam masa setahun. Rani Hisham menyertai lawatan kerja Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun ke stesen KTMB Pulau Sebang. Sebelum ini, projek pembinaan landasan berkembar sepanjang 192 km yang diangkara menelan kos RM9.4 bilion itu dilaporkan tergendala disebabkan kekangan termasuk aspek reka bentuk dan maklum balas masyarakat. Jumlah pengguna yang menggunakan perkhidmatan KTMB di stesen kereta api Pulau Sebang Tampin meningkat daripada 115,000 orang kepada 135 orang. Satu lagi dimensi kerjasama Malaysia-China terjalin dengan termeterainya Memorandum Persefahaman MOU antara pemaju hartanah tempatan Country Garden Pacific View CGPV dengan negara tembok besar itu dalam bidang kemahiran, penyelidikan dan tenaga kerja. MOU melibatkan kerjasama dua institusi pendidikan iaitu Politeknik Country Garden Guangdong di China dan Kolej Universiti Selatan di Johor Bahru. Laporan wartawan Radin Muhammad Azwan dari Guangdong, China. Pengarah Komunikasi Korporat dan Strategi CGPV, Aaron Munajat menjelaskan, kerjasama itu bertujuan menggilap bakat baharu dalam bidang kemahiran ke arah melahirkan graduan memenuhi keperluan pasaran global. Ia turut melibatkan pertukaran pelajar dan pensyarah bagi beberapa program pengajian, antaranya program pra-universiti dan pengurusan hotel. Pelajar terlibat juga berpeluang menjalani latihan amali di Forest City dan bekerja di CGPV. The school, as you know, the Polytechnic in Guangdong adalah satu sponsored school untuk pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan lah. And dari situ, after they finish their katalah 4 years kita akan bagi mereka peluang untuk buat practical training dalam masa setahun in Forest City ataupun di mana-mana syarikat di bawah kumpulan Country Garden. Beliau ditemui selepas mewakili CGPV memeterai memorandum berkenaan di Politeknik Country Garden Guangdong di daerah Qinyuan, China. Kolej Universiti Selatan diwakili presidennya Dr. Tok Kiah Wah, manakala Politeknik Country Garden Guangdong diwakili presidennya Liu Huijian. Jabatan Pendidikan Johor juga berperanan dalam menetapkan kriteria pelajar yang layak menjalani program berkenaan. Sehingga kini lebih 70 daripada 3,000 pelajar Kolej Universiti Selatan merupakan pelajar antarabangsa. To increase our opportunity for the student to more job with other country. Let's say maybe our student in the future can working with China or local Iskandar also can. Usaha yang terjalin antara CGPV, Kolej Universiti Selatan Johor Bahru dan juga Politeknik Country Garden Guangdong, China bukan sahaja membuka ruang kerjasama antara ketiga-tiga pihak dalam bidang pendidikan, malah dilihat meneruskan tradisi kerjasama antara dua negara, Malaysia dan China dalam pelbagai bidang sejak sekian lama. Radin Muhammad Azwan melaporkan dari Guangzhou, China untuk Berita RTM. Demi membantu penduduk terjejas banjir di daerah Tatau, Bintulu, Sarawak, 6,920 kg bekalan makanan berjaya dihantar menggunakan helikopter unit udara bomba dalam tempoh 2 hari ini. Jika semalam ia melibatkan 3,600 kg bekalan makanan dan hari ini 3,320 kg lagi bekalan sampai ke tangan 342 penghuni 17 rumah panjang.
Sejumlah bekalan termasuk beras dihantar ke rumah Dilang Gindang, Nangatau untuk diagih kepada penduduk melalui penghantaran sebanyak 3 kali. Penghantaran menggunakan helikopter BMB 401 milik Jabatan Bomba dan Penyelamat. Menurut Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 6, Lo Poh Keong, penghantaran kali pertama dilakukan pada pukul 10.50 pagi tadi dari Tatau. Penghantaran terakhir pula disempurnakan pukul 12.25 tengah hari tadi. Selain penduduk 17 rumah panjang, bekalan makanan turut diagih kepada sebuah sekolah dan sebuah klinik kesihatan. Terus membantu pembinaan rumah komuniti untuk rakyat kurang berkemampuan menerusi program kemasyarakatan. Komitmen itu dizahirkan Universiti Malaysia Sabah UMS. Kesungguhan institusi berkenaan mendapat pujian Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak. Berucap selepas menyempurnakan majlis penyerahan projek rumah komuniti di Kampung Pantai Emas, Kota Belud, Datuk Seri Dr. Saleh kagum dengan kerjasama institusi pendidikan tinggi dalam menggunakan kepakaran dan tenaga sukarelawan universiti menerusi program tanggungjawab sosial korporat UMS. Rumah komuniti berkeluasan 600 kaki persegi dengan 3 bilik, sebuah bilik air, dapur dan ruang tamu ini diserahkan kepada Rosli Arkil, seorang nelayan dan penjaja berpendapatan RM400 sebulan yang akan tinggal 8 beranak di rumah ini. Memang ada perancangan membuat rumah begini? Memang ada lah. Memang ada. Tapi bila tu? Dalam masa tempoh berapa lama tu abang membuat rumah? Lama sudah juga, tapi saya rezeki dapat baru sekarang ni. Rezeki lah. Nah, rezeki lah ni. Rezeki budak-budak. Rumah yang siap dibina kurang daripada sebulan menggunakan sistem binaan berindustri IBS melibatkan kos RM20,000. Selain Kota Belud, Naib Chancellor UMS Profesor Dr. Kamruddin Mudin berkata 3 lagi projek rumah komuniti CSR UMS telah dibina di Sipatang, Tawau dan Sandakan yang akan dirasmikan bulan depan. Perluasan program CTUN BOS turut menyaksikan golongan memerlukan yang menjadi kumpulan sasar dapat menikmati kehidupan lebih selesa apabila kediaman mereka selesai dibaik pulih. Pada masa sama, bekalan elektrik dan air turut dinikmati. Bersyukur dan gembira dengan perkembangan itu, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Dr. Sharifah Sarah Said Ahmad mengakui matlamat itu berjaya direalisasi hasil kerjasama seluruh agensi kementerian. Itulah sebenarnya yang menjadi kita punya prihatin, bukan sahaja pada pasangan tetapi kepada generasi yang akan datang itu. Kita nak pastikan supaya anak-anak dapat akses kepada internet, dapat ilmu pengetahuan, dapat membaca dengan baik, dah ada elektrisiti, dapat baca buku dengan elok dan mereka akan menjadi generasi yang akan mengubah nasib keluarga mereka. Menerusi CTUN BOS, KKMM juga bakal membina serta membaik pulih 20 buah rumah keluarga miskin di Rantau Panjang, Kelantan. Ketika lawatan Tan Sri Dr. Sharifah Zahrah ke Kelantan September lalu, rumah yang dibina dengan kayu hutan ini antara yang dikunjungi. Dihuni sejak 11 tahun lepas dan menanti masa untuk menyembah bumi. Rumah yang dihuni 6 beradik itu kini dibaik pulih dengan kos RM30,000. Akses internet, kemudahan elektrik dan air serta kelengkapan rumah turut diterima. Anak-anak bagi anak-anak belajar sampai lah universiti lah. Kalau insya-Allah kalau boleh lah. Itulah. Bila dapat membela nasib keluarga yang sekarang ni, you tengok macam ni kan. Lebih pada itu lagi lah. Batu rumah saya ni ada cukup lekat dengan perabot, dengan gapur, dengan elektrik, dengan kipas ada cukup. Ada saya nak buat jauh kali lah saya nak buatnya. Terima kasihlah. Syukurlah alhamdulillah. Mereka turut menerima kunjungan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Jalaini Johari. Di Ibu Negara, Kementerian Wilayah Persekutuan sudah mengarahkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memasang jaring keselamatan di lokasi-lokasi strategik di Pangsapuri, projek perumahan rakyat PPR. Langkah itu bagi menjaga keselamatan orang ramai daripada menjadi mangsa pembuangan objek dari tingkat atas Pangsapuri.
Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor, kos pemasangan jaring itu akan ditanggung di BKL. Tindakan tegas juga akan diambil terhadap individu yang mencampakkan kerusi dari tingkat atas PPR Seri Pantai malam Isnin lalu hingga menyebabkan seorang remaja Satisawaran 15 tahun maut. Kita akan ambil tindakan dan kita juga telah putuskan supaya jaring-jaring yang tertentu akan kita pasang di PPR. Untuk maklumat bukan yang mati ni pertama kali lah. Tapi buang daripada atas ni berkali-kali dah. Kadang-kadang macam-macam masalah wujud. Jadi kita akan ada barangkali satu penerangan yang lebih terperinci yang dilakukan oleh agensi seperti Dewan Menara Kuala Lumpur untuk maklumkan kepada warga apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Terdapat lebih 80,000 unit PPR yang melibatkan 494 blok di seluruh Kuala Lumpur. Datuk Seri Tengku Adnan menyatakannya selepas melancarkan kempen kibar bendera Wilayah Persekutuan Putrajaya di dataran Putrajaya. 1,000 pelajar berusia 7 hingga 12 tahun sekitar Bandar Tun Razak Kuala Lumpur menerima sumbangan RM50 deposit akaun skim simpanan pendidikan nasional SSBN 1M. Sumbangan dihulur Yayasan Pendidikan Kawasan Bandar Tun Razak. Sumbangan keseluruhan berjumlah RM52,500 itu diharap menjadi motivasi kepada ibu bapa dan pelajar untuk membuat tabungan secara konsisten. Sejak SSBN 1M mula dilaksana pada 8 Januari, sambutan menggalakkan diterima dengan 36,000 akaun telah dibuka. Sehingga hari ini dalam 2 minggu kita telah ada 36,000 akaun. Maksudnya sambutan amat baik ya. Dan kita rasa ini di peringkat permulaan dengan sokongan daripada semua pihak dan juga hebahan yang meluas, kita rasa kita boleh capai 50,000 untuk bulan pertama ni dan bulan-bulan berikutnya 100,000 ke atas. Sambutan amat baik dan kita harap kesedaran untuk menabung bagi pendidikan ni akan naik dengan cepat. Maksudnya orang tu buka akaun melalui internet. Banyak juga. Maksudnya daripada rumah pun dia orang boleh buka. Dan daripada sekolah pun kita banyak menerima jemputan. Bukan sahaja sekolah-sekolah, NGO pun ada yang menjemput kita untuk bagi penerangan. Dan kita amat berterima kasih lah sebenarnya. Sementara itu, pengerusi Yayasan Pendidikan Bandar Tun Razak merangkap Ketua Barisan Nasional Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Chew Yin Kin, berkata budaya menyimpan dan menabung perlu dipupuk sedari awal bagi menjamin masa depan pelajar, keluarga dan negara. Program simpanan SSPN 1 Malaysia ini adalah satu usaha yang baik dan Yayasan Pendidikan telah seperti mana yang saya umumkan akan membantu menyimpan sebanyak RM50 setiap tahun bagi 1,000 belajar atau murid-murid yang dalam darjah 1 hingga darjah 6. Dan 1,000 murid ini, kita punya target adalah kebanyakannya, lebih kurang 90% atau lebih adalah berasal dari penduduk perumahan awam dan PPR. Pada pemandangan bajet 2018, Perdana Menteri mengumumkan RM250 juta disediakan kepada 500,000 pencarum berumur 7 hingga 12 tahun melalui skim simpanan pendidikan nasional yang dijenamakan semula sebagai SSPN 1M. Sepasang suami isteri meminta bantuan orang ramai bagi menampung kos perubatan anak mereka yang menghidap penyakit bengkak hati di Shanghai, China. Muhammad Aisy Zafran Zainal yang baru berusia 8 bulan disahkan menghidap penyakit kronik itu tahun lalu. Menurut Zainal Azman Mazlan, Muhammad Aisy dirujuk di Pusat Perubatan Universiti Malaysia PPM setelah didapati perutnya semakin membesar dan sentiasa menangis kerana kesakitan. Anak bongsu daripada 3 beradik itu pada awalnya bukan sahaja menghidap bengkak hati tetapi juga bengkak limpa tetapi berjaya dirawat. Doktor memaklumkan Muhammad Aisy mempunyai jangka hayat antara 7 hingga 8 bulan.
sekiranya tidak menjalani pembedahan dengan kos RM250,000. Dia punya perut dia tu besar, and then bila dah pergi ke PPUM, menerima rawatan di PPUM, doktor di sana pun mengesahkan dia dah mengalami bengkak hati. Jadi dia orang pun suggestkan kami ke Renji Hospital di Shanghai. Kos dia tu lebih kurang dalam RM250,000 lah. That's why saya sebagai seorang ayah yang nak tengok anak hidup, itu sebab saya memerlukan sumbangan sebanyak itulah untuk buat rawatan anak ni. Selepas pembedahan, Muhammad Aisy terpaksa bergantung kepada ubat sepanjang hayat. Orang ramai yang ingin menyalurkan bantuan boleh menggunakan nombor akaun Maybank Zainal Azman Maslan. Air bersih kepada penduduk pedalaman Sarawak, justru RM1 bilion diperuntukkan kerajaan negeri bagi melaksanakannya. Fasa pertama projek akan melibatkan penyaluran air dari empangan Batang Ai ke Tanjung Manis. Jelas Ketua Menteri Sarawak Datuk Abang Johari Tonopeng, projek yang akan dilaksana secara berperingkat itu dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 2 tahun. Di mana kita akan menggunakan pendekatan yang baru, sumber air daripada empangan, dan kita salurkan melalui apa kita sebut sebagai state grid. Dan kita ada saluran ini yang boleh menghubungi kampung-kampung di dalam kawasan luar bandar. Selain empangan Batang Ai, air di 3 lagi empangan iaitu Bakun, Murum dan Baleh akan turut digunakan untuk menyalurkan air bersih kepada penduduk pedalaman mengikut zon. Selepas itu, tumpuan pembekalan air bersih akan beralih ke bahagian utara Sarawak. Datuk Abang Johari memaklumkannya di Kuching selepas merasmikan Mesyuarat Agung Perwakilan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak PBB Zon 4. Bekalan air dari empangan juga akan digunakan bagi membantu sektor pertanian kerana setengah kawasan di pedalaman amat bergantung kepada sumber air yang cukup. Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM berjaya menyelamatkan mangsa bot karam di perairan berhampiran Pulau 5 Johor sebelum dibawa ke Pulau Tinggi pukul 9.30 pagi tadi. Muhammad Afiq Azmi, 25 tahun, dikhawatiri lemas selepas bot dinaikinya karam semalam. Mangsa selamat tiba di jeti Shah Bandar Mersing pukul 2.15 petang sebelum dibawa ke Hospital Mersing untuk rawatan lanjut. Menurut Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Cyril Edward Nguyen, operasi menyelamat bermula 7 pagi tadi melibatkan APMM dan 15 bot nelayan tempatan. Kira-kira 12.30 tengah hari semalam, mangsa bersama 3 lagi rakannya dalam perjalanan pulang selepas memancing sebelum bot mengalami kerosakan enjin yang berhampiran Pulau Harimau di perairan Mersing. Bot yang dinaiki kemudian dimasuki air menyebabkan karam. Keempat-empat mereka berpaut atas bot sebelum mangsa hanyut di bawah arus. Mereka yang selamat Mazlan Muhammad 43 tahun, Syahrul Azhar Hamzah 36 tahun dan Muhammad Fazil Hamzah 46 tahun diselamatkan bot penumpang yang melalui kawasan tersebut selepas 6 jam berpaut di bot. Seorang pemancing di Kuantan Pahang, Amirul Alif Halim, 20 tahun pula menyuarakan rasa terkilan. Ini kerana beliau tidak berupaya menyelamatkan seorang pemancing lain yang lemas selepas terjatuh dalam Sungai Belak dekat Kampung Jaya Gading semalam. Menurut Amirul, semasa kejadian dia sedang memancing kira-kira 10 meter jarak dari sekumpulan 3 pemancing lain sebelum terdengar bunyi kayu patah seperti ada orang terjatuh dan kemudiannya terlihat seorang daripada mereka yang sudah terkapai-kapai di permukaan air. Dalam keadaan yang begitu pantas dan tanpa berfikir, Amirul terus terjun dalam cubaan menyelamatkan mangsa. Namun mangsa meronta-ronta dan menariknya bersama-sama ke dalam air yang ketika itu agak deras. Lepas tu saya tengok, sampai dekat saya tengok dia dah berpusing. Contoh macam atas air tu dia dah terkapal dah. Saya terus buang apa yang ada, terus saya terjun. Bila saya tarik dia, sampai bila daripada tengah tepi ke tebing, okey lagi. Sampai ke tebing dia lawan. Dia lawan, dia naik atas belakang saya. Jadi saya duduk dalam air, dia duduk atas saya lah. Lepas tu saya cuba untuk ambil nafas, tapi dia tak nak lepas.
Kira saya dalam air, lebih kurang tak tahulah berapa lama. Last kali saya dapat je, saya terpaksa tolak dia sikit. Saya ambil nafas, saya tarik dia. Dia peluk saya dalam air lagi. Katanya lagi ketika mengimbas kejadian petang semalam, keadaan sangat panik dan beliau juga hampir lemas. Ketika cuba mengambil nafas dan berjaya menarik mangsa ke tebing, namun mangsa terlepas dari pegangannya. Seterusnya beliau ditarik orang kampung naik ke darat dan sekadar berserah kepada Tuhan, namun berasa sangat terkilan. Ibu mangsa Nazira Muhammad Yusof yang turut berada di tebing sungai ketika dijumpai berkata beliau redha dengan apa yang berlaku dan berharap usaha mencari anaknya diteruskan sehingga berjaya ditemui. Yelah, kalau boleh minta lah teruskanlah kan sampai jumpa jasad anak saya kan. Memang saya reda dah ada saya pergi. Tapi lah kalau boleh kita nak jumpa juga kan supaya kita tahu macam mana dia. Sebab dari semalam kan sampai sekarang tak jumpa lagi. Yelah, sekarang pun pihak ni pun sedang berusaha kan nak carikan anak saya. Jadi saya tunggu je lah. Mudah-mudahan dapatlah kan jumpa hari ni. Jadi saya pun reda je lah. Murid Sekolah Kebangsaan SK Jaya Gading Muhammad Danish Haikal Semar 12 tahun yang dikuatari lemas di Sungai Belat masih belum ditemukan. Sehingga petang tadi operasi mencari dan menyelamat terus dijalankan Jabatan Bomba dan Penyelamat dengan dibantu polis serta Angkatan Pertahanan Awam. Mangsa yang dikatakan lemas di tebingan Sungai Kuching pula berkemungkinan hanyut jauh dari lokasi dilaporkan terjatuh. Pada malam kejadian, saksi Pandi Mat mengatakan air pasang deras menghala ke arah hulu sungai. Antara punca kawannya itu tiada di lokasi mangsa berada semasa kejadian. Lepas dia last kali kan? Yang berenang je. Berenang je. Berenang je. Lalu air berjalan sebentar tu. Air berjalan. Air kelak tu lah. Tak obat. Tapi dia rasa tu. Malah ini bukan kali pertama mangsa dikatakan terjatuh ke dalam sungai, malah pernah berlaku situasi yang serupa namun sempat diselamatkan oleh anaknya. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Kuching, Johari Zulkifli yang ditemui RTM di lokasi mendedahkan setakat petang ini usaha mencari mangsa masih tidak menemui sebarang petunjuk. Dalam 3 km di sepanjang sungai Sarawak ini dan kita telah menggunakan teknik selaman dan juga pencarian di atas permukaan air ataupun open water surface. Dan berdasarkan kepada operasi yang telah kita laksanakan bermula daripada pagi tadi, sehingga ini kita belum berjaya untuk menemui mangsa tersebut. Pada tengah malam Jumaat lepas, bujang Abdullah 63 tahun hilang selepas terjatuh ke dalam sungai semasa sedang membuang air besar. Skala operasi mengesannya sehingga petang ini telah diperluas sehingga 3 km persegi. Akibat motosikal bergeser sesama sendiri, 4 maut dalam insiden di kilometer 278.9 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara pagi tadi. Identiti mereka yang maut di lokasi dikenali sebagai Rafiq Hafizi Rahimi 21 tahun serta Muhammad Sharif Muhammad Said 30 tahun. Manakala pembonceng Muhsin Muhammad Wazir 23 tahun dan Muhammad Hafiz Jabun 33 tahun meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Raja Perempuan Bainun Ipoh. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Ali Tambi yang mengesahkan mengenai kejadian memaklumkan siasatan awal mendapati kedua-dua motosikal berkenaan sedang berkonvoi dari arah Simpang Pulai menghala ke Ipoh. Sebaik tiba di lokasi, kedua-dua motosikal bergeser sesama sendiri dalam kelajuan yang agak tinggi sebelum melanggar belakang sebuah kereta. Akibatnya, motosikal dinaiki Muhammad Sharif bersama seorang pembonceng melambung dan jatuh ke jalan kecil di tepi Lebuh Raya. Kedua penunggang maut di tempat kejadian manakala 2 lagi pembonceng meninggal dunia ketika menerima rawatan di wad kecemasan. Keempat-empat mayat dihantar ke Jabatan Forensik untuk dibedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Nama 8 wira perang abadi pada Pelak Baharu Tugu. Paparan lanjut seketika nanti.
Bertemu kembali. Sultanah Kedah Sultanah Maliha Tengku Arif mendahului penerima darjah kebesaran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan rasmi Sultan Kedah Sultan Salahuddin Almarhum Sultan Badlishah yang ke-76. Istiadat pengundaan berlangsung di Balai Rungseri Istana Anak Bukit Alustar pagi tadi. Sultanah Maliha Tengku Arif dikurniakan darjah kerabat Kedah. Dua lagi penerima ialah Raja Puan Muda Kedah, Cik Puan Muda Zahidah dikurniakan darjah Seri Paduka Mahkota Kedah dan Datuk Seri Utama Hajah Haminah dikurniakan Yang Amat Dihormati SPMK. Berangkat sama pada Majlis Istiadat ialah Raja Muda Tunku Sharifuddin Badlishah Sultan Salahuddin, Tunku Bendahara Tan Sri Tunku Abdul Hamid Thani Almarhum Sultan Badlishah, Tunku Temenggung Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas dan Tunku Laksamana Datuk Tunku Syazuddin Arif Sultan Salahuddin. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah serta Barisan Esko Kerajaan Negeri antara wakil kerajaan yang hadir. 8 orang awam yang terkorban pada zaman penjajahan Jepun menerima penghormatan sebagai wira perang dalam upacara memperingati mangsa perang di Tugu Peringatan Petagas Putatan. Nama mereka turut tertera pada plak baru yang diletakkan pada tugu itu untuk menggantikan plak lama. Menurut Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Datuk Joins Solidau, pihaknya telah mengambil inisiatif untuk mengkaji kesahihan 8 orang berkenaan setelah keluarga masing-masing memohon agar anggota keluarga mereka itu diiktiraf sebagai wira perang. Jadi mungkin pada tahun-tahun hadapan kita akan tengok kesahihan permintaan mereka itu. Kalau betul-betul memang ada kaitan saudara, kita benarkanlah. Sebab ini memang khas ini untuk ahli keluarga yang terkorban. Beliau ditemui pemberita selepas upacara memperingati mangsa perang di Tugu Peringatan Petagas Putatan. Sementara itu, 8 waris mangsa terharu atas penghormatan ini. Last minute lah, you can say. So anyway, we are honoured that the DBKK has, at least have the name of our late cousin, for remembrance. We are so grateful that finally his heroic deeds was acknowledged and recognized by the people of Sabah. 8 pejuang terkorban yang baru diiktiraf itu ialah Lothar Wong Manjaji, Vitalianus Joseph Lim atau Ubing, Chong Pin Sin, Simon Tian, Paul Lee Fuk On atau Paul Lee On, Bung Ah Ti atau Stephen Pan Tet Leong, Lim Hot Beng dan Mohandir Singh. Mereka ditahan tentera Jepun antara 12 Jun dan awal Julai 1945 atas arahan Senjo atau penghapusan terhadap mereka dan dibunuh tanpa keadilan. Upacara ini yang diadakan buat kali ke-69 disempurnakan Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Parin Kitingan mewakili Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman. Pembangunan pusat di daerah Kuala Nerus, Terengganu sejak 2 tahun lalu membawa banyak perubahan dan nikmat kepada penduduk perkampungan nelayan seberang Takir. Projek infrastruktur turut mengubah wajah lanskap di sekitar kawasan berkenaan. Menerusi segmen Negaraku, wartawan Taufik Adnan meninjau kerancakan pembangunan di seberang Takir. Saksikan. Penduduk di kampung seberang Taki ini mengakui perbezaan dan pembangunan yang dinikmati adalah hasil perancangan tersusun oleh Kepimpinan Negeri dan Persekutuan. Projek yang seiring dengan transformasi Terengganu Baharu TTB itu membantu penduduk setempat menambah sumber pendapatan. Perubahannya memang berubah banyak. Banyak perubahan hari ini. Yang matang ni saya tengok memang okey lah. Memang boleh lah. Regulasi buat ni. Memang banyak perubahan. Sebab sebelum ni saya duduk kerja luar ya. Tahun 2015 baru balik kampung ni. Yang masih 2 tahun tu cikgu dia? Yang masih 2 tahun ni, 3 tahun lah duduk sini. Memang ni lah, cepat lah bangun. Kubur habis. Jadi naik perumuhan. Jadi buat masa ni rakyat suka lah tengok Kedah dia dua ni. Sekarang ni saya tengok Seberang Takir semakin majulah dengan adanya jambatan yang baru nak buat tu. Lepas tu tarikan pelancong lah, tempat membuat keropok lekor.
songket, batik. Lepas tu pantai-pantai semua, ikan pelancong lah. Projek Jambatan Angkat atau Drawbridge yang menghubungkan kawasan ini dengan Bandaraya Kuala Terengganu bakal menjadi satu lagi mercu tanda seberang Takir dan daerah Kuala Nerus khususnya, sekaligus memberi impak pembangunan yang pesat pada bandaraya warisan pesisir air yang berada di seberang perkampungan ini. Manakala projek lain yang sedang dilaksana di kawasan ini adalah projek Aquapolitan yang akan membantu menaik taraf hidup masyarakat nelayan di kampung seberang Pok Abu. Projek ini turut merangkumi pembinaan masjid baharu dan 200 unit rumah teres untuk nelayan yang dijangka siap tahun depan. Dan lebih lagi dalam masa terdekat ini juga akan berlaku dua lagi pembangunan baru di kawasan ini, iaitu pertama ialah asrama atlet yang insya-Allah bila-bila masa saja akan bermula, dan yang kedua adalah pembinaan atap atau bumbung stadium Sultan Meizan Zainal Abidin pun telah kita setuju dan akan dilaksanakan bila-bila masa. Datuk Seri Ahmad Razif yang juga adun seberang Takir berkata kerajaan negeri akan melancarkan projek 1,000 unit rumah teres bernilai RM40,000 seunit dan 10,000 unit rumah mampu milik bernilai RM68,000 seunit. Kerajaan negeri akan menanggung subsidi separuh daripada harga rumah bernilai RM40,000 itu. Laporan Taufik Adnan bersama juru kamera Nur Atikah Yusof untuk Berita RTM. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak. Usaha penggalakan kepelbagaian gender dalam Lembaga Pengarah Syarikat Tersenarai mencatat kemajuan positif. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC dalam satu kenyataan memaklumkan hanya 7 daripada 100 syarikat utama tersenarai di Bursa Malaysia dianggotai semua ahli lembaga pengarah lelaki sehingga 17 Januari lalu. Jumlah itu melibatkan penambahbaikan 65% daripada 20 syarikat yang dicatat pada 31 Disember 2016. 7 syarikat tersebut ialah Afin Holdings Berhad, Alliance Bank Berhad, Batu Kawan Berhad, Fraser and Neef Holdings Berhad, Genting Plantations Berhad, Genting Malaysia Berhad dan UOA Development Berhad. Syarikat terbabit kini sedang mengenal pasti calon wanita yang sesuai untuk menyertai lembaga pengarah mereka. Sehingga Disember 2017, 19.2% keanggotaan lembaga pengarah daripada 100 buah syarikat tersenarai terdiri daripada kaum wanita, meningkat daripada 16.6% tahun sebelumnya. Kod Takbir Urus Korporat Malaysia MCCG yang diumumkan April tahun lalu menetapkan tiada lagi lembaga pengarah yang hanya dianggotai kaum lelaki menjelang penghujung 2018. Memperluas gerakan koperasi ke peringkat global demi membangunkan ekonomi ummah. Demi mencapai objektif itu, Angkatan Koperasi Kebangsaan Berhad Angkasa bakal memperkenal konsep koperasi Karya Masjid ke negara-negara Pertubuhan Kerjasama Islam OIC pertengahan tahun ini. Jelas Presidennya Datuk Abdul Fattah Abdullah, konsep koperasi Karya Masjid telah berjaya diperkenal angkasa di Kemboja. Dan seterusnya kita harapkan pada kata-kata Anwar. Wujud networking. Di Singapura pun kita dah bincang. Di Singapura pun kita dah bincang. Sebab kebanyakan sebenarnya hanya nak modify je dari segi konsep tu. Sehingga Disember lalu, daripada lebih 6,400 masjid di seluruh negara, Angkasa telah mewujudkan 426 koperasi Karya Masjid. Datuk Abdul Fattah menyatakannya pada Mesyuarat Agung tahun kedua Koperasi Karya Masjid Bukit Indah Ampang Berhad di Ampang, Selangor. Tahun ini Angkasa menyasarkan pendapatan Koperasi Karya Masjid mencecah RM20 juta berbanding RM15 juta tahun lalu. Badminton Masters Malaysia 2018, beregu lelaki negara Goh Wee Shem Tan Wee Kiong kempunan untuk menjulang kejuaraan pertama mereka tahun ini apabila tewas kepada gandingan kurang pengalaman dari Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Aldianto di pentas final petang tadi. Wee Shem Wee Kiong pada awalnya berjaya menguasai permainan apabila menang 21-14 di set pertama sebelum keyakinan mereka direntap di set kedua dengan kekalahan 22-24.
Terus tertekan dan ketinggalan, beregu negara kandas 13-21 sekaligus menyaksikan juara menjadi milik Rian dan Fajar. Bagaimanapun, Vishem dan Wee Kiong tetap puas hati dengan pencapaian mereka setakat ini walaupun gagal meraih kejuaraan di tanah air sendiri. Kesilapan mudah memberikan kelebihan buat gandingan Indonesia tersebut untuk mencuri mata dan memaksa pemenang pingat perak Olimpik London itu sekadar berpuas hati sebagai naib juara. Saya rasa hari ini overall game kita main okey lah, acceptable, tapi masa second game banyak itu unforced error, jadi bagi confident balik opponent, boleh nampak mereka bangkit balik lah. Minggu lalu di Masters Thailand, Vishem Wee Kiong mara sehingga ke separuh akhir dan akan segera mempersiapkan diri untuk ke Masters Indonesia minggu depan. Mahukan kedudukan 5 terbaik. Demikian sasaran yang diletakkan oleh penaung Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur PBKL, Datuk Seri Tengku Adenan Tengku Mansor. Pasukan Kuala Lumpur akan kembali beraksi di Liga Super musim ini selepas bergelar juara Liga Perdana musim lepas. Pasukan ibu kota itu menanti selama 5 tahun untuk kembali ke Liga Super selepas tersingkir pada tahun 2013. Tahun lepas kita telah menang Piala Liga Perdana. Saya percaya bahawa dengan kepimpinan yang ada hari ini, mereka akan capai matlamat yang mereka ingin capai, iaitu menjadi top 5. Kita bukan nak jadi champion tahun ni, tapi kita nak jadi top 5, within the top 5. Dan saya percaya bahawa target untuk capai top 5 ni akan kita capai. Datuk Seri Tengku Adenan ditemui RTM di Ibu Negara selepas pelancaran dan pengenalan pasukan yang dikenali The Hawks pada musim ini. Rekaan jersey terbaru yang bakal digunakan pasukan itu pada saingan Liga Super musim 2018 yang akan bermula awal Februari ini turut dilancarkan. Jersey terbaru yang menampilkan Skyhawk sebagai penaja rasmi bagi kit pasukan itu mempunyai 3 warna simbolik, iaitu merah putih sebagai kit tuan rumah, diikuti biru putih sebagai kit pelawat dan warna ungu bagi kit ketiga. Selain skuad utama, PBKL turut memperkenalkan skuad bawah 19 tahun dan bawah 21 tahun mereka. Dalam pada itu, walaupun menyedari saingan lebih mencabar berbanding Liga Premier, Ketua Jurulatih Kuala Lumpur Fabio Joaquim Michel yang ditemui yakin pasukannya sudah bersedia menghadapi Liga Super musim ini. They can expect a brave team that will fight game by game. Doesn't matter the opponent. We respect all. We know what we can do it, and we know we promote this year. So we have to maintain Kuala Lumpur Super League. We know it will be tough, but we trust in ourselves. We trust the job that we make during these 2 months. We know that we can make a good season. Sementara bagi Kapten pasukan baharu Kuala Lumpur, Indra Putra Mahyudin, menyifatkan kombinasi tenaga muda dan senior adalah ramuan kekuatan mereka. Pasukan KL bukan pasukan yang daripada kombinasi pemain muda, pemain senior, dan di situ sikit sebanyak membantu peningkatan sebagai satu pasukan. Dan apa yang membuatkan pasukan ini kuat adalah kami sebagai satu pasukan ini sebagai satu keluarga, dan itu membentuk kekuatan pasukan KL. The Hawks atau City Boys dijadual membuka gelanggang dalam derby Lembah Kelang bertemu Selangor di Stadium Syeras pada 4 Februari depan. Persiapan menjelang persaingan Liga Super 2018 awal Februari ini, bekas penyerang Perbadanan Kemajuan Negeri Perak KNPFC musim lalu, Kim Hyo Woo, 28 tahun yang sepatutnya beraksi bersama Terengganu FC musim ini, kemungkinan terpaksa digugurkan. Ini kerana pemain Korea Selatan ini dilaporkan mengalami kecederaan lutut serius dan dijangka hanya akan pulih sepenuhnya dalam tempoh 4 hingga 6 bulan. Situasi ini memaksa pengurusan Terengganu FC mencari pengganti bagi mengisi kekosongan kuota import Asia. Perkara ini disahkan Ketua Jurulatih Terengganu FC Irfan Bakti Abu Salim. Menurut Haji Irfan, Kim Hyo mengalami kecederaan tersebut ketika beraksi pada perlawanan persahabatan kedua di Kemboja baru-baru ini.
Jadi mungkin kita akan bincang dengan dia lah macam mana harus tindakan diambil untuk beliau sendiri, dan kita akan jumpa dengan pihak management dan juga ejen dia lah, tentang Kim sendiri. Dia cedera lutut semasa second game di Kemboja. Kemboja. Lepas tu cadangan coach ganti tu ada dah bayangan tu atau macam? Asia, kota Asia. Dah ada bayangan lagi bayangan tu, kalau ada bayangan saya bagi tahu lah. Okay. Beliau ditemui selepas perlawanan akhir merebut Piala Menteri Besar Terengganu di antara Terengganu FC dan Terengganu FC 2 di Stadium Sultan Ismail Nasaruddin Shah malam tadi. Terengganu FC berjersey hitam putih muncul juara kejohanan edisi pertama apabila mendudukkan TFC 2 dengan jaringan 4-2. Selaku juara, Terengganu FC menerima wang tunai RM50,000 serta pingat dan piala pusingan. Sementara itu, selaku naib juara, Terengganu FC 2 yang dibimbing Ketua Jurulatih Mustafa Kamal Abdul Wahab menerima wang tunai RM30,000 beserta pingat. Majlis penyampaian hadiah kemenangan ini disempurnakan Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman yang juga merupakan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri PBSNT. Kejohanan berlangsung selama 6 hari itu turut melibatkan 2 pasukan Liga Super 2018, Pahang FA dan Melaka United. Maskot seladang yang dinamakan Chor diumum sebagai maskot rasmi Sukan Malaysia Sukma Perak ke-19. Manakala slogan Wow, Kita Hebat dipilih sebagai tema temasya kejohanan yang akan berlangsung pada 12 hingga 22 September depan. Majlis pelancaran berlangsung malam tadi di Bulatan Aman Jaya Meru Ipoh yang disempurnakan oleh Menteri Besar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. Turut dilancarkan lagu tema bertajuk Wow, Kita The Greatest, ciptaan komposer terkenal tanah air Datuk Wah Idris dan logo rasmi kejohanan. Logo Sukma ke-19 menggabungkan simbol manusia yang mewakili semangat juang para atlet selain simbol gelombang air yang melambangkan Sungai Perak sebagai sungai kedua terpanjang di Semenanjung Malaysia. Kalau dulu kita menggunakan Yop, sekarang ini kita menggunakan Chor, dan itulah panggilan-panggilan yang ada dalam negeri Perak kita, dan kita harap pada kali ini dengan penglibatan kesemua rakyat negeri Perak, maka ianya akan menjadi antara sukan sukma yang paling gemilang yang pernah diadakan di negeri Perak kita. Datuk Seri Dr. Zamri turut berharap Sukma ke-19 akan menjadi temasya yang paling tular di media sosial. Selain itu, beliau turut menambah semua rakyat di Perak akan merasai kemeriahan Sukma 2018 apabila kesemua 12 daerah di negeri itu dipilih sebagai venue pertandingan. 11,000 atlet dan pegawai dari 14 kontingen seluruh negara akan mengambil bahagian dengan 26 jenis sukan dan 369 acara yang akan dipertandingkan. Seramai 38 pelajar cemerlang peperiksaan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 2017 Zon Tengah diraikan Yayasan Eco World dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan UPSR dan PT3 2017. Menurut pengerusi Yayasan Eco World Tan Sri Lilamtai, anugerah tahun ini diadakan bagi menggalakkan pelajar untuk terus berusaha dalam pelajaran. Anugerah ini merupakan usaha Yayasan Eco World untuk terus membantu pelajar yang memerlukan sokongan dalam mengejar impian bermula dari peringkat sekolah rendah sehingga ke universiti.
Memang yayasan ini boleh dianggap sebagai satu yayasan yang amat unik. Unik dari aspek bahawa saya rasa tidak ada mana-mana yayasan dalam negara kita hari ini yang boleh membantu seorang pelajar dari sekolah rendah ke sekolah menengah dan dari sekolah menengah ke IPTA. Mana ada? Cuma yang saya tahu banyak yayasan yang wujud di negara kita, mereka bagi beasiswa, pinjaman dan sebagainya. Pada majlis itu, murid cemerlang UPSR menerima hadiah wang tunai antara RM100 hingga RM200 mengikut kategori. Pelajar cemerlang PT3 pula menerima hadiah antara RM250 hingga RM500 mengikut kategori. Sementara itu, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Puchong dipilih sebagai sekolah terbaik untuk menerima hadiah wang tunai RM10,000. Manakala 8 guru dipilih menerima anugerah atas komitmen terhadap program bantuan pelajar SAP dan pembabitan dalam program yang dianjurkan Yayasan EcoWorld. Baiklah, Nasional 8 edisi Ahad berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.